'Cause this is my legacy. Saya bacakan daripada kitab Markus daripada bab yang pertama ayat ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Yohanes memakai pakaian yang dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Dia makan belalang dan madu gurun. Inilah beritanya, seorang yang lebih besar daripadaku akan datang selepasku. Tali kasutnya pun tidak layak kuurai. Aku membaptismu dengan air, tetapi dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. Ini adalah pelayanan tentang Yohanes Pembaptis. Dan apabila kita membaca dalam Markus bab yang pertama ayat kedua, kita mendapati bahawa Yohanes ialah utusan Allah yang akan mendahului Kristus ataupun Mesias. Dan apabila kita membaca dalam kitab Injil, kita mendapati bahawa Yesus ialah Kristus. Yesus ialah Mesias ataupun yang diurapi. Oleh itu, Yohanes Pembaptis ialah orang yang akan utusan Allah yang akan mendahului Yesus Kristus. Dan daripada ayat yang ke-7 hingga ayat ke-8, semua itu mengisahkan tentang siapa Yesus Kristus dari segi perspektif Yohanes Pembaptis, dan ini dia beritakan kepada orang ramai. Dan di sini kita melihat bahawa Yohanes ialah utusan Allah, dan pelayanan dia sangat spesifik, iaitu dia akan mendahului Yesus Kristus. Tetapi kita juga sebagai pengikut Yesus Kristus juga dipanggil sebagai utusan Kristus. Utusan dari segi kita membawa berita baik kepada orang lain dalam kehidupan kita, dan juga dalam kesaksian kita membawa Injil tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Oleh itu kita juga dipanggil sebagai utusan Kristus di dunia ini. Dan mari saya kongsikan kepada kita tentang 3 perkara yang saya pelajari daripada Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita boleh menjadi utusan Kristus yang setia ataupun yang aktif. Hari ini banyak orang mengaku bahawa diri mereka ialah Kristian, tetapi mereka tidak aktif. Mungkin aktif pada hari Minggu saja. Apa yang saya ingin kongsikan ialah saya ingin menggalakkan kita untuk menjadi utusan Kristus yang aktif di mana saja kita berada, di gereja ataupun di tempat kerja ataupun di mana tempat kamu belajar. Kamu mahu menjadi pengikut Yesus ataupun utusan Kristus yang aktif ataupun yang setia. Jadi 3 perkara ini saya dapat pelajari daripada Yohanes Pembaptis. Yang pertama ialah kita jangan kompromi. Jangan kompromi. Terutama sekali kita jangan kompromi dengan budaya dunia pada masa ini. Dan apabila kita melihat tentang Yohanes Pembaptis, dia memakai pakaian yang dibuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Dia makan belalang dan juga madu gurun. Dan apa yang terjadi di sana ialah kehidupan ataupun lifestyle Yohanes Pembaptis ini sangat berbeza dengan orang yang dikatakan membawa berita tentang yang bekerja di rumah Tuhan. Contohnya bagi orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dan mereka seperti imam dan imam agung. Kebanyakan mereka, bukan semua tetapi kebanyakan mereka seperti sudah dipengaruhi oleh budaya pada masa itu. Mereka compromise dengan budaya pada masa itu. Malah mereka juga compromise dengan firman Tuhan. Tetapi dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, ianya membawa sesuatu perbezaan yang sangat ketara dengan mereka. Yohanes Pembaptis sangat berpakaian seperti Nabi Elia. Yohanes Pembaptis ialah Elia yang datang dalam roh dan juga kuasa Elia. Itu kamu boleh baca dalam Lukas bab yang pertama. Dan dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, ianya membawa banyak perbezaan dengan mereka yang lain. Dan ini memberi galakan kepada kita untuk menjadi pengikut Kristian yang pengikut Kristus yang berbeza daripada orang lain. Dan kita tidak mudah dipengaruh oleh budaya dunia. Dan kita jangan kompromi. Dan saya tidak mengatakan bahawa kamu pergi berpakaian daripada bulu unta ataupun pakai tali pinggang daripada kulit kalau itu fashion kamu, dan teruskan. Tapi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah perbezaan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dari segi cara hidup dia, dari segi lifestyle dia, dan juga dari kesaksian dia, bahawa dia bukan datang ke dunia ataupun tinggal di dunia untuk terikut-ikut dengan budaya dunia, tetapi dia ada misi dia sendiri. Dan oleh itu kita juga sebagai utusan Kristus yang setia, kita harus jangan kompromi. Lebih-lebih lagi, jangan kompromi dengan budaya dunia pada masa sekarang. Dan yang kedua ialah kita harus rendah hati. Dan ini selalu kita dengar daripada orang, kamu kena rendah hati, you must be humble dan sebagainya. Tetapi dari segi realiti, kadang-kadang kita terlampau sombong dengan pengetahuan kita. Kita tahu teologi sedikit, sudah sombong. Tahu tentang doktrin sedikit, sudah sombong. Pergi ke gereja beberapa kali, sudah sombong dan sebagainya. Jadi kita sebagai utusan Kristus harus menjadi rendah hati. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan tentang Yesus ialah seorang yang lebih besar daripada aku akan datang
selepasku, tali kasutnya pun tidak layak keurai. Itu pekerjaan daripada hamba yang sangat bawah. Itu pun dia katakan, Yohanes Pembaptis katakan dia tidak mampu melakukannya ataupun tidak layak untuk melakukannya. Jadi kita harus sentiasa cek diri kita. Harus ada kerendahan hati. Memang ada perbezaan antara confident, kita yakin dengan message, saya yakin dengan message ini, tetapi jangan kita harus bezakan antara yakin ataupun adakah kamu yakin ataupun adakah kamu sebenarnya sombong. Jadi jangan menjadi utusan Kristus untuk menjadi utusan Kristus yang setia, jangan kita sombong. Kita harus merendahkan hati kita. Dan yang ketiga yang saya belajar daripada Yohanes Pembaptis ialah kita harus pergi bersaksi. Yohanes berkata begini dalam ayat yang ke-8, aku membaptismu dengan air, tetapi dia, iaitu Yesus Kristus, akan membaptismu dengan Roh Kudus. Ya, kita harus bersaksi. Baptisan air bagi Yohanes Pembaptis ialah baptisan tentang pertobatan daripada dosa. Tetapi kita kena tahu bahawa apabila Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus, itu membawa itu membawa menceritakan tentang keselamatan. Ya, kita yang bertaubat. Ya, kita harus meninggalkan dosa kita. Ya, kita harus pergi ke hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, itu semua kita harus lakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak menerima kita, itu juga tidak akan terjadi kalau dia tidak menerima kita. Jadi dengan kedatangan Yesus Kristus dalam pembaptisan Roh Kudus, Yesus seal, dia confirmkan tentang pengampunan dosa dalam kehidupan kita. Dan ini bermaksud kita harus pergi bersaksi seperti Yohanes Pembaptis apabila dia berada di gurun dan sebagainya. Sebagai utusan Kristus yang setia, kita harus setiap kali kita ada peluang untuk bersaksi, gunakan masa itu untuk bersaksi. Tetapi kita harus ingat bahawa ya, kita bersaksi, kita berdoa kepada orang, tetapi kita harus ingat bahawa hanya Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan orang itu. Apa yang kita harus lakukan ialah kita bersaksi ataupun kita melakukan seboleh yang mungkin, tetapi at the end of the day, Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan orang, bukan kita. Sebab itu dalam ayat yang ke-8, aku membaptismu dengan air, tetapi dia, Yesus Kristus, akan membaptismu dengan Roh Kudus. Keselamatan hanya boleh datang melalui Yesus Kristus, tetapi kita harus bersaksi. Jadi 3 perkara ini yang kita boleh lakukan. Yang pertama ialah jangan kompromi. Yang kedua ialah harus rendah hati. Dan yang ketiga ialah pergi bersaksi. Tapi kena ingat, penyelamatan ataupun penyelamat ialah Yesus Kristus saja. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.